Assalamualaikum. Nama saya Siti Ratira binti Osman. Nombor matrik 2882. Saya akan membentangkan tentang kualiti hidup di Malaysia dari segi pengenalan. Jadi mari kita mulakan. Kualiti hidup rakyat merupakan salah satu perkara yang penting dalam mengejar arus kemajuan ekonomi. Kadar kemiskinan negara telah meningkat kepada 8.4% pada tahun lepas berbanding 5.6% yang direkodkan pada tahun 2019. Kerajaan menganggarkan bahawa jumlah kemiskinan isi rumah di Malaysia telah meningkat daripada 4,500 penduduk kepada 640,000 pada tahun lepas. Dengan adanya peningkatan ini, kos sara hidup dibuktikan semakin meningkat. Apabila kos sara hidup meningkat, kuasa beli pengguna terjejas dengan peningkatan kos sara hidup. Walaupun kerajaan telah memberikan subsidi ke atas barangan keperluan, namun kualiti hidup rakyat tetap terjejas. Contohnya kita boleh tengok golongan B40 tak dapat memenuhi keperluan harian mereka seperti beras, bahan mentah dan bahan kering macam gula, garam dan sebagainya disebabkan oleh kenaikan harga barang yang mendadak. Banyak komuniti ataupun kelompok masyarakat yang telah kehilangan sumber pendapatan utama mereka dan telah peningkatan golongan B40 dalam kalangan rakyat Malaysia. Walaupun kerajaan cuba meringankan beban rakyat dengan menyediakan pelbagai jenis bantuan dari segi makanan, kewangan, tetapi masih belum dapat menampung jumlah perbelanjaan bulanan rakyat. Kumpulan M40 dan T20 turut terjejas. Mereka juga mengalami masalah untuk memenuhi keperluan harian mereka. Peniaga tempatan juga mengalami kerugian yang besar dan meningkatkan beban hutang mereka akibat daripada hasil jualan yang lebih rendah daripada jangkaan mereka. Dari segi sosial, kita boleh tengok generasi muda yang dulunya belajar secara bersemuka, tapi sekarang kita boleh tengok belajar secara maya. Jadi kualiti hidup rakyat akan lebih terjejas sekiranya tahap pendidikan itu tidak berkembang. Pelajar juga semakin hilang minat untuk menyambung pelajaran akibat daripada kekangan yang dihadapi disebabkan oleh pandemik ini. Kualiti hidup manusia ataupun rakyat di Malaysia semakin merosot. Mereka mengalami berbagai jenis masalah, antaranya isu kesihatan mental, kemerosotan tahap kesihatan, ketidakupayaan untuk memenuhi barang keperluan, kenaikan harga komoditi, tekanan emosi yang meningkat dan isu jenayah melibatkan kusyuran, dadah dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurdini Syazwani binti Muhammad Kamil, nombor matrik 278231. Peningkatan sesebuah negara sebenarnya hanya boleh diukur dengan kualiti hidup rakyat yang sentiasa bertambah baik. Bagi menilai kualiti hidup di sesebuah negara secara menyeluruh, kita perlu menggunakan petunjuk objektif dan subjektif. Bagi petunjuk subjektif, ia menunjukkan perasaan baik serta kepuasan seseorang individu, manakala petunjuk objektif merupakan permintaan sosial dan budaya. Kualiti hidup boleh diukur dalam bentuk kebendaan dan kuantiti, iaitu menggunakan KDNK. Pertumbuhan ekonomi yang konsisten dapat dilihat melalui angka KDNK negara. Ia telah membantu dalam meningkatkan kadar upah serta kualiti hidup rakyat Malaysia. Walaupun KDNK Malaysia merosot sejak munculnya COVID-19, namun KDNK Malaysia telah meningkat sebanyak 3.6% pada Disember 2021. Hal ini kerana kerajaan telah melancarkan program imunisasi COVID-19 kebangsaan, iaitu dengan memberi dos penggalak kepada rakyat Malaysia. Maka pemulihan ekonomi Malaysia dapat mula dilihat dari semasa ke semasa. Yang seterusnya, penilaian impak pembangunan harus merangkumi pembeli ubah yang mewakili peningkatan dalam kualiti hidup serta pertimbangan ekonomi. Oleh itu, Indeks Kualiti Hidup Malaysia atau dikenali sebagai IKHM dibangunkan untuk mengesan perubahan dalam kualiti hidup di Malaysia. Berikutan wujudnya virus COVID-19, prestasi IKHM telah menunjukkan penurunan pada tahun 2020, iaitu sebanyak 2.1% berbanding tahun 2019. Subkomposisi ekonomi dan sosial menurun sebanyak 3.4% dan 1.2% pada tahun 2020. Namun, terdapat juga komponen yang menunjukkan peningkatan. Contohnya, kesihatan yang telah meningkat sebanyak 5.6%. Yang terakhir, Pekali gini juga boleh digunakan untuk menilai kualiti hidup di sesebuah negara. Pekali gini mengira perjanggahan pendapatan antara setiap persentil penduduk. Jika setiap persentil penduduk menerima 1% daripada pendapatan, tiada perjanggahan dan pekali gini ialah kosong. Pada tahun 2020 pula, pekali gini merekodkan peningkatan, iaitu daripada 0.407 pada tahun 2019 kepada 0.411. Ini menunjukkan kadar kemiskinan meningkat di Malaysia. Hal ini berlaku kerana Malaysia menerima virus COVID-19 dan bencana alam yang teruk. Maka, kualiti hidup di Malaysia menunjukkan kemerosotan akibat COVID-19 dan bencana alam yang berlaku.
Hai semua, untuk bahagian ini saya akan membincangkan berkaitan cabaran ekonomi dan sosial yang dihadapi di Malaysia. Untuk yang pertama, Malaysia menghadapi cabaran dalam mewujudkan satu masyarakat yang adil dalam bidang ekonomi. Mengapa ini dikatakan sebagai cabaran? Hal ini kerana rata-rata rakyat di negara kita tidak mendapat layanan yang sama, bahkan semakin miskin semakin. Dalam konteks ini, Wawasan 2020 sebenarnya telah meminta semua rakyat Malaysia agar tidak salah dalam mentafsir akan jenis-jenis bantuan yang diberikan adalah tidak adil, bahkan beranggapan bahawa ia merupakan salah satu inisiatif kerajaan untuk memperbaiki ketidakadilan yang selama ini berlaku di negara kita. Pembahagian yang adil antara kaum seharusnya tidak lagi menjadi isu yang besar dalam era sekarang, kerana apa sahaja yang diterapkan oleh penjajah pada zaman jajahan dulu hanya mahu mewujudkan jurang antara kaum. Seandainya rakyat sekarang merupakan generasi yang celik pandai, perpaduan merupakan tunggak yang terbaik untuk semua. Hal ini akan menyebabkan semua hasil negara akan diperuntukkan secara adil dan seksama kepada semua setiap kaum. Cabaran seterusnya turut dapat dilihat berpunca daripada masalah kelemahan pentadbiran pihak berkuasa tempatan sendiri. Hal ini kerana kurangnya pemantauan daripada pegawai yang bertanggungjawab dalam menjaga aktiviti harian masyarakat yang telah mengakibatkan berlakunya penindasan antara sesuatu pihak dengan pihak yang. Contohnya, golongan yang berpendapatan rendah mengalami kesukaran akibat kenaikan harga barang yang menaikkan kos taraf hidup mereka tanpa berlakunya peningkatan sumber pendapatan. Pada pandangan semua pada hari ini, sekiranya mahu mendapat hasil yang lebih, individu perlu bekerja lebih daripada satu kerja. Bantuan yang diberikan kerajaan juga tidak mencukupi kerana banyak yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan. Maka bertambah jugalah kos sara hidup penduduk ataupun masyarakat di negara kita. Maka dengan itu, pihak berkuasa tidak boleh berpeluh tubuh tanpa mengambil sebarang tindakan. Cabaran yang ketiga ialah globalisasi. Globalisasi merupakan elemen yang perlu ada dalam ekonomi, di mana globalisasi sangat bergantung kepada kapasiti pengeluaran pengetahuan, iaitu kualiti sistem pendidikan, pembangunan infrastruktur dan juga sokongan awam boleh menyumbang kepada arah usaha perintisan kepada penyelidikan dan pembangunan sains dan teknologi, kerana melalui R&D dan SNT dapat menjana keuntungan. Namun begitu, persaingan dalam ekonomi dan dalam globalisasi memerlukan keupayaan membangunkan kemahiran komunikasi yang kompleks serta memerlukan kepakaran dalam keupayaan mengguna, mencipta dan mengadaptasi pengetahuan sebagai penentu keupayaan untuk bersaing bagi sesebuah negara. Melalui kajian Muhammad Najib yang membincangkan proses globalisasi yang sedang berlaku dan cabaran globalisasi terutamanya kepada negara membangun dan khususnya kepada negara miskin di asal dalam ekonomi berasaskan pengetahuan. Jadi itu sahaja cabaran yang dibincangkan. Langkah dalam meningkatkan taraf hidup rakyat Malaysia. Langkah yang diambil bagi mewujudkan keadilan dalam ekonomi iaitu persaingan dalam pasaran antarabangsa iaitu DPN. Ia telah mengambil kira kemampuan negara untuk bersaing dengan lebih terdaya dalam pasaran antarabangsa di samping menghadapi cabaran yang baru. Dalam menghadapi persaingan antarabangsa, Malaysia perlu meningkatkan daya tarikan kepada pelabur dan pengusaha supaya dapat memperluaskan lagi urusan mereka di negara ini. Dalam bidang ekspor pula, perdagangan antarabangsa akan meningkat. Untuk mengatasinya, Malaysia akan terus mengamalkan dasar liberal yang boleh menggalakkan sektor swasta lebih bersedia menghadapi risiko yang berkaitan. Wawasan 2020, Kerajaan Malaysia menggalakkan penyertaan bagi semua rakyat untuk memajukan negara. Oleh yang demikian, pelaksanaan strategi DPN akan terus menggalakkan lagi penggemblengan sumber-sumber negara. Potensi kecerdasan masyarakat berbilang kaum untuk membina ekonomi yang teguh serta meningkatkan ketahanan negara bagi mengatasi ketidakstabilan dan ketidakketentuan ekonomi dunia. Oleh kerana setiap kaum mempunyai sifat dan kekuatan yang tersendiri, maka adalah penting untuk semua kaum di negara ini
saling melengkapi dan bantu-membantu antara satu sama lain untuk memajukan kesejahteraan rakyat Malaysia. Pelan Integriti Nasional iaitu PIN yang telah dilancarkan pada 23 April 2004 merupakan antara langkah penting yang diambil oleh kerajaan dalam usaha meningkatkan integriti dan pembudayaan nilai murni di kalangan semua lapisan rakyat dan institusi. Pengabaian kedua-dua prinsip ini boleh membuka peluang untuk berlakunya penyelewengan, rasuah, salah laku dan salah guna kuasa dalam sesebuah organisasi. PIM menyediakan pelan tindakan secara bersepadu dan menyeluruh untuk mempertingkatkan integriti nasional. Antaranya ialah integriti penjawat awam yang merujuk kepada apabila seseorang itu menjawat apa-apa sahaja jawatan yang diamanahkan dalam perkhidmatan kerajaan. Beliau perlu bertindak secara amanah kepada kuasa dan tugasnya. Tulus, tiada konflik peribadi, berwibawa, accountability dan patuhi kepada undang-undang dan peraturan berkuat kuasa. Memandangkan kepesatan perkembangan teknologi hari ini, langkah kerajaan Malaysia dalam menghadapi cabaran globalisasi adalah dengan membina lebuh raya multimedia, universiti multimedia dan pusat pentadbiran kerajaan berelektronik. Ia adalah langkah yang bijak untuk persediaan tenaga manusia yang akan menggunakan teknologi maklumat dalam tugas-tugas harian dan juga dalam kehidupan seharian di era globalisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Ashraf Iqmal bin Zaid, nombor matrik 284551. Okey, pada hari ini saya akan membincangkan tentang cadangan tambahan untuk meningkatkan kualiti hidup rakyat Malaysia pada masa ini. Seperti mana yang kita dapat lihat bahawa negara Malaysia telah dilanda wabak fenomena COVID-19 dan fenomena tersebut telah mengakibatkan keseluruhan kualiti hidup rakyat terjejas dari segi sumber pendapatan, kewangan, kesihatan serta pendidikan. Okey, di sini terdapat beberapa cadangan tambahan yang dapat diambil untuk meningkatkan kualiti taraf hidup masyarakat. Okey, yang pertama ialah kerajaan boleh membuat penambahbaikan dalam sistem pendidikan. Di sini kerajaan perlu memastikan bahawa seluruh pelajar mempunyai peranti yang lengkap bagi pelaksanaan pembelajaran yang berkesan. Kerajaan juga perlu memastikan bahawa rangkaian internet dapat dicapai di seluruh tempat, khususnya di kawasan pendalaman. Okay, yang kedua ialah menambah baik pusat kesihatan. Okey, di sini bermaksud menambah baik pusat kesihatan, kerajaan boleh menambah lagi bilangan jururawat, wad pesakit, katil, ubat-ubatan serta kelengkapan yang lengkap di setiap hospital. Selain itu, kerajaan juga boleh menambah lagi bilangan hospital serta pusat kesihatan. Dengan meningkatkan pusat kesihatan serta bilangan hospital, perkara ini dapat menampung bilangan pesakit yang semakin meningkat serta perkara ini juga dapat mengurangkan kadar kematian yang berlaku di Malaysia akibat fenomena wabak COVID-19. Yang ketiga, iaitu akhir sekali, kerajaan juga boleh memperbanyakkan lagi inisiatif dalam membantu masyarakat. Okay, selain daripada memberi bantuan seperti BKC, BKM, bantuan kewangan dan sebagainya, kerajaan juga boleh mengurangkan kadar inflasi yang berlaku di pasaran agar rakyat dapat menikmati taraf hidup yang layak. Okey, dengan kadar inflasi yang rendah, ianya dapat mengurangkan kos pembelajaran lantas dapat meningkatkan sumber pendapatan masyarakat. Sekian, terima kasih. Taraf hidup rakyat merupakan salah satu tanda aras kemajuan ekonomi sesebuah negara. Sejak terjadinya pandemik COVID-19, kehidupan rakyat amat terjejas dari segi kesihatan, pendidikan dan pendapatan. Kemajuan ekonomi diukur melalui kos taraf hidup, pendapatan keluarga, perkembangan pendidikan, kemajuan infrastruktur kesihatan, keluaran barang tempatan dan lain-lain. Dari segi ilmu ekonomi, kemajuan ekonomi ataupun ekonomi diukur melalui indeks Gini ataupun pekali Gini. Cabaran yang dihadapi oleh Malaysia dan rakyat semasa kegawatan ekonomi mampu mewujudkan sebuah keadaan ekonomi yang lebih mantap dan kukuh dengan kaedah dan strategi yang teratur. Namun, pelbagai usaha dan langkah yang dilakukan oleh kerajaan dan individu itu sendiri untuk mengembangkan dan membangunkan semula ekonomi Malaysia. Langkah-langkah yang dilaksanakan adalah salah satu usaha untuk meningkatkan taraf hidup rakyat di samping memaksimalkan kebajikan rakyat. Pembukaan semula sektor-sektor ekonomi adalah bukti untuk memajukan kembali ekonomi Malaysia. Melalui berita harian, Malaysia sudah pulih daripada kemelesetan dan pertumbuhan ekonomi dijangka berterusan selepas merekodkan peningkatan dalam keluaran dalam negara kasar KDNK tahun lalu sebanyak 3.1%. Sekian, terima kasih.